Babon gigi Pak Mi pun harus isu nih gigi Pak Mi gigi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam ini, malam yang mulia, sebaik-baik malam dalam seminggu, yaitu malam Jumaat. Malam yang baik, yang penuh dengan keberkatan, penuh dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ambil keluar sikit sebanyak pada malam ini supaya kita mari muzakarah bersama dan kita dapat faedah bersama dengan munasabah tak beberapa hari lagi dah seminggu lebih kurang, maka kita akan sambut satu bulan yang paling mulia dalam setahun, yaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Bulan Ramadan satu bulan yang paling istimewa sekali. Ramadan satu bulan yang di dalamnya penuh dengan kebaikan dan keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan bulan yang dicintai oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik daripada hamba-hamba Allah. Maka di sini ni boleh juga kita nak cek di kita, kata kita ni baik kata baik, kita masuk dalam golongan orang yang soleh atau tidak. Maka cuba teramari cek rasa kita, kuam rusuk kita dengan nak sambut bulan Ramadan, nak datang tetamu Ramadan, kita berasa lagu mana. Maka jikalau kita berasa gembira, kita berasa suka hati, berasa seronok, berasa nak buat kebajikan hak Tuhan suruh, nah baca Quran, nak semaya tarawih, nak lobo-lobo kepada kehendak hak Tuhan duk janji bagi siapa-siapa yang amalan buat amal dalam bulan Ramadan ini daripada tanah baik yang ada dalam diri dia. Alhamdulillah. Dan sebaliknya pula, jikalau tidak ada rasa suka gembira dengan datang Ramadan, bahkan berasa serabut pelan-pelan, berasa susah, berasa payah, kena berok, duduk orang panggil tak bebas, nak orang panggil apa ni, jadi tak suka nak terima Ramadan. Cuba bolehnya nak wui lambat lagi, cuba bolehnya kalau tu hati juga nak wui orang panggil lambat lagi. Maka jikalau kita berasa lagu tu dalam jiwa kita, ini tanda kata kita ni lemah iman kita. Itu dia. Tapi walau bagaimanapun, Ramadan dia untuk bagi semua manusia, bukan untuk orang yang baik-baik daripada hamba Tuhan. Bahkan bagi semua manusia
lebih-lebih lagi khususnya kita orang-orang yang beriman, kerana kebaikan Tuhan sedia untuk orang yang beriman. Maka pada malam ini saudara semua, kita akan panggil bincang bersama, muzakarah bersama, dan kita dapat faedah bersama insya-Allah. Jadi kita dapat gapo atik daripada Ramadan. Ramadan nak gapo atik kepada kita. Sebab gapokah kita kena suka nak sambut Ramadan? Kerana apakah kita ni kena orang panggil apa dibilangi kata kita nasi muju orang yang dengan Ramadan. Nah, ada dia orang yang tak dengan Ramadan ni nasib tak baik. Dan sebaliknya pula orang yang dengan bulan Ramadan, dia dengan otomatiknya masuk dalam golongan yang orang yang nasib baik. Ada dia. Sebab tu banyak orang-orang tua kita, abang-abang kita, itu dia berdoa, orang panggil siapa kepada bulan Ramadan. Bahkan ini bukan orang tua kita, bukan guru saja dak. Bahkan ini cara Nabi SAW. Nabi kita ni apabila masuk bulan Rajab, Nabi berdoa dah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, bagilah keberkatan kepada kami dalam bulan Rajab dan dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Kamu jangan mati lagi kami ni sebelum kami datang pada panggil dapat dulu kebaikan pada bulan Ramadan. Pada tahun ni hadapan kita minta pula. Bahkan para sahabat saudara semua belum datang Ramadan beberapa bulan, bukan sekadar duduk dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban dak baru yang minta nak sapa Ramadan. Bahkan bulan-bulan belum pada tu 3-4 bulan dah, belum pada tu 5-6 bulan dah, duk cinta-cinta nak kepada Ramadan. Bahkan Nabi kita pernah bersabda, Nabi kata, jikalau kamu tahu kebaikan yang Tuhan sedia nak bagi kepada orang yang beriman dalam bulan Ramadan, jikalau kamu tahu hakikat itu, kamu tahu benda baik-baik yang Tuhan sedia nak bagi kepada orang yang beriman yang ada dalam bulan Ramadan, nescaya kamu ni cinta bolehnya nak wis tahun semua tu jadi Ramadan semua. Tak seria di bulan lain. Sebab apa? Sebab benda baik belaka untuk orang beriman. Itu dia. Ini orang panggil kalau gitu apakah yang kita akan dapat yang Ramadan nak beri kepada kita? Maka malam ni kita mari bincang, mari muzakarah bersama insya-Allah. Tetapi saudara semua, itu dia yang masuk maridah ni bersama kita lebih kurang 140 orang. Jikalau boleh share seorang dua, maka pakai share insya-Allah supaya kita dapat faedah bersama dengan secara seluas-luas mungkin insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara semua, belum nak masuk kepada tajuk. Itu dia. Maka ini dia panggil pakai ipah golok. Dia panggil hak demo, hak orang duk minat pada hari ini. Dia panggil setiap lapis kalau budak orang tua, dia panggil suka nak pakai, nak hidup budaya Melayu yang ada pada masa orang tua kita ataupun untuk nenek kita. Maka ini daripada benda baik, dari benda-benda baik. Itu dia. Ingat kepada budaya asal kita ni dah daripada benda yang baik. Tetapi di sini saya nak beri peringatan sikit saja. Tetap orang panggil budaya ni sama ada kain ipah golok baik dan yang lain-lain lagi. Itu dia. Kita nak bangga, kita nak pakai dia bahasa, dan kita bahasa puncai yang kita ni jaga dan orang panggil pera budaya kita. Apa itu, tapi janganlah siapakah kita ni orang buat perbuatan yang bercakap dengan agama. Budaya baik selama kita tak ada orang panggil buat benda hak Tuhan larang. Tetapi jikalau kita minat anak sebar, nak berlomba, nak tunjuk budaya kita, comel. Tetapi dengan tunjuk kita, perbuatan kita tu, waktu kita ni dia panggil buat benda hak Tuhan larang. Maka ketika ni budaya tak ada guna. Budaya tak pakai ketika ni. Dia. Nabi SAW
Nabi datang pada masa jahiliyah. Nah, masa yang penuh dengan kejahatan. Ada dia, tapi semua benda hak duk berlaku dalam masa jahiliyah bukan Nabi tahu dan tolak semua dak. Ada dia, bahkan Nabi tahu semua benda hak bercakap dengan agama dan benda mana hak tak bercakap dengan agama maka Nabi jaga. Bahkan Nabi dia panggil tak ada lah repot dak buat dia panggil bahkan kena benda hak masa jahiliyah dulu benda baik sepakat dengan agama Nabi sokang Nabi suruh buat pula. Maka ni budaya kita pun support. Kita nak pakai bagus, kita nak tunjuk-tunjuk budaya kita sangat-sangat bagus. Tetapi janganlah sapa kepada tahap kita deraka kepada Allah dengan menunjuk-nunjuk ke panggil apa ni budaya kita. Maka di hari ini yang paling nyata sekalinya masalah dia panggil apa perempuan. Perempuan yang pakai dia panggil apa kain lepas golok ni. Nah, ada dia maka kuku gambar dan kena tak utuh aurat dan gipuh dalam Facebook apa gitu. Itu dia panggil daripada benda yang budaya suku, agama suku. Budaya comel tapi comel pun jika bercakap dengan agama siapa kejuluh dari lubang maksiat maka ketika itu tidak ada kebaikan. Maka ini peringatan sikit sebanyak supaya kita sedar bersama, ya kita songsem, kita kena bangun, kita kena orang panggil jaga, kita kena menghidupkan budaya kita, tetapi dalam lingkungan hak agama izin bui. Janganlah siapa kita ni lapah pagar pergi buat benda hak Tuhan larang, maka ketika ni tidak ada kebaikan dan tidak ada benda orang panggil tak comel kita. Itu sikit sebanyak yang orang panggil bahasa nak tik sikit sebanyak supaya kita dia panggil duk leri, duk le pagar agama dan supaya kita ni dia panggil selamat. Adanya. Saudara semua, maka kita kembali mari bicara bersama tentang apakah Ramadan akan beri kepada kita. Saudara semua, banyak daripada benda yang Ramadan akan beri kepada kita. Tetapi pada malam ini dengan masa yang panggil terhad tu saya ambil panggil pokok-pokok besar-besar tu dia tubik 5 perkara. 5 perkara ni hak cerak-cerak dah dan 5 perkara ni benda besar-besar belaka hak Ramadan akan bagi kepada kita. Tu dia siapa orang beriman, siapa yang buat berjalan di atas jalan hak Tuhan garis dalam bulan Ramadan maka dia akan dapat 5 perkara ni. 5 perkara ni benda besar belaka, siapa dapat bertuah belaka. Bukan bertuah sekadar akhirat saja dak, dunia pun biar bertuah. Dia hebat, dia mulia. Tu dia di akhirat lebih lagi dimulia dan di akhirat kelak dia akan jadi ahli syurga insya-Allah. Kalau gitu Ramadan gapo kata Ramadan bagi kepada kita, maka saya lihat ni 5 perkara saudara semua. Yang pertama, Ramadan syahrul maghfirah. Ramadan bulan ampunan. Satu bulan yang Tuhan membanyakkan ampun dosa-dosa hamba dia yang deraka kepada dia pada bulan-bulan yang lain. Lepas mari dah dalam setahun. Dan belum pada tu lagi beberapa tahun. Ada dia Tuhan ampun dosa. Jadi ampun dosa ni bukan tentu bagi bulan Ramadan. Masa lain ada. Bahkan setiap hari ada masa-masa yang tertentu yang Tuhan panas dia untuk nak ampun dosa kepada hamba dia. Tetapi bulan Ramadan paling istimewa dan berbeza daripada masa yang lain dan bulan yang lain. Sebagaimana bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Hadis sahih muttafaqun alaihi riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, Nabi kata, siapa-siapa ai lelaki atau perempuan, tua atau muda, uduh atau jana, asal dia orang Islam yang puasa dan tujuan dia puasa ni hal keadaan dia beriman. Dia beriman kata puasa ni Tuhan fardukan di atas dia.
dan dia percaya kata ini perintah Tuhan, maka dia puasa kerana apa? Tunai perintah Tuhan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wahtisaban, dan dia ikhlas kerana Allah. Dia lobo-lobo pahala hak Tuhan janji nak beri kepada orang-orang yang puasa. Kalau gitu tujuan dia puasa ni, nah dia beriman, dia sanggup pikul perintah Tuhan, dan dia lobo kepada pahala hak Tuhan dia nak bagi kepada orang yang puasa. Maka siapa-siapa yang puasa semacam ni, dia beriman dan dia lobo kepada pahala, jawabnya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nescaya Tuhan akan ampun dosa dia semua hak lepas mari dah. Ada dia, hak lepas mari dah semua dosa dia. Tuhan ampun semua, saudara semua. Maka maklum bagi kita dosa ni ada dua. Ada dosa besar dan dosa halus. Ada dia. Maka dosa semua sini hak Tuhan akan ampun ni. Ampun ke dia? Ampun kepada orang yang puasa ikhlas kerana Allah dan lobo-lobo pahala daripada Allah, serta dia tunai pikul beriman dengan perintah Allah. Orang panggil fardu Ramadan. Maka Tuhan akan ampun semua dosa dia hak lepas mari dah. Ada dia. Maka dosa halus cerak. Dosa halus semua hak lepas mari dah ni Tuhan ampun semua, dengan sebab dia puasa di atas tujuan hak sani. Di atas maksud hak sani. Jika dia puasa dia niat lagu tu, tujuan dia lagu tu, maka Tuhan akan ampun semua dosa halus hak lepas mari dah dia buat dalam hidup dia. Adapun dosa besar khilaf ulama. Masuk dosa besar hati ke tak masuk? Itu dia. Maka kata setengah ulama, dosa besar pun masuk juga. Ai bukan sekadar dosa halus saja dak hak Tuhan ampun ni bagi orang yang puasa dengan rupa saning lah. Itu dia. Bahkan masuk dosa besar juga. Itu dia. Maka pemberian Tuhan sangat luas. Boleh hadir belaka. Nah, maka kita harap lagu tu lah. Harap kata semua dosa kita diampunkan. Kalau gitu, masalah dosa hak diampun dengan sebab orang yang puasa di atas niat ia lagu tu saat ni dua syarat tu, dia beriman dan dia ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala tu, diampun dosa dia tu. Nah, yang halus tu dosa kecil semua insya-Allah, dosa besar tu khilaf di kalangan ulama, dan kata setengah tak masuk dosa besar sebab dosa besar berhajat kepada taubat, dan kata pendapat setengah lagi daripada ulama kata masuk dosa besar juga. Ada dia. Kalau gitu kita puasa lah semacam tu. Nah, jadi puasa kita beriman dengan Allah. Kita puasa ni kerana tunai perintah Tuhan, sebab kita percaya kata Tuhan tu ada dan Tuhan fardu letak kita suruh puasa, maka kita buat kerana apa? Kerana kita tunai perintah Tuhan yang kita beriman kata dia Tuhan kita. Yang kedua, di atas niat kata kita ni lobo-lobo kepada pahala hak Tuhan berjanji nak beri kepada orang-orang yang puasa Ramadan. Itu dia. Itu satu hadis yang pertama. Hadis yang kedua yang tunjuk kata Ramadan ni boleh ampun daripada Allah. Iaitu bersabda Nabi, hadis sahih juga riwayat Imam Bukhari, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis supas ni. Nah, dia panggil supas ni. Yang bezanya nah di lafaz sama qama ya. Hak sani man sama Ramadan siapa kepada akhir. Hak ni man qama. Hak sani man sama, hak ni man qama. Hak sani siapa-siapa yang puasa. Nah, dengan dua syarat ni beriman dan lobo-lobo kepada pahala ikhlas kerana Allah, Tuhan ampun dosa hak pengarida. Hadis ni siapa yang semaya qiyam, ai semaya tarawih. Siapa yang semaya tarawih? Nah, itu dia. Pasal ni lah. Nah, kerana ia beriman dengan Allah dan kepada Allah dan lobo-lobo kepada pahala hak Tuhan berjanji nak beri kepada orang-orang yang semaya tarawih, maka jika dia niat lagu tu ketika dia semaya tarawih, tujuan dia hak tu ketika dia semaya tarawih, maka Tuhan akan ampun semua dosa ya hak lepas mari dah. Ada dia. Hadis ni pun supaya juga dosa hadap tidak ada khilaf, semua diampun semua. Adapun dosa besar, dia panggil berlaku khilaf di kalangan ulama, adakah masuk dosa besar atik, dosa halus saja, dosa besar berhajat kepada taubat, maka supaya saat inilah
Nah, itu dia dosa dah cerak semua 100% diampunkan, ataupun dosa besar khilaf ulama, kata setengah tak masuk dosa besar berhajat kepada taubat, dan kata ulama setengah lagi kata masuk dosa besar juga diampun semua. Maka kesimpulannya nak kata alhamdulillah. Itu dia alhamdulillah. Yang dipanggil pemberian Tuhan sangat besar sangatnya. Nah, ini peluang besar bagi kita. Dosa ni bukan mudah nak diampunkan. Nah, itu dia. Tapi ini Tuhan buka peluang, masa yang tertentu untuk nak ampun dosa-dosa kita dengan syarat kita buat benda ni benar. Itu dia. Dan benda tu bukan payah. Nah, kita boleh buat, dan semua manusia boleh buat belaka jika nak buat. Malaikat orang yang beruzur lain caralah. Itu dia. Adapun berkena sikit sebanyak dengan semaya tarawih. Sebagaimana kita maklum, kita tahu, dengan beberapa 2 hari lepas, itu dia bahawa pihak Tulah Rata Menteri itu dia dah perakat mari kata dia panggil apa, dilarang atau minta campur tangan kerjasama pada bulan puasa pada tahun ini, minta uwi tarawih di rumah masing-masing. Maka dia panggil tinggal tarawih di masjid. Kerana apa? Kerana jaga keselamatan dan supaya tak sewi dia panggil mengebak, dia panggil penyakit wabak taun yang berlaku dengan kita dan di atas muka bumi seluruh dunia pada hari ini. Ada dia. Maka semaya tarawih ni, ya semaya tarawih sunnah yang bahasa muakkadah dan ditutup dengan berjamaah. Ada dia. Tetapi boleh buat dengan seorang diri, dia boleh buat, tidak ada masalah. Dan kita nak semaya sore boleh. Dan apabila kita tak boleh buat jemaah di masjid ramai-ramai dengan sebab darurah yang berlaku dengan sebab kita pada hari ini, maka kita semaya di rumah masing-masing, dan kita boleh panggil buat jemaah dengan jiran kita nak mari ke rumah kita, ataupun kita nak ke rumah dia, cari imam sore, baca surah pandai-pandai sepada kita pandai. Ia tak pandai surah lain, baca qul huwallahu setiap rakaat boleh, tidak ada masalah. Yang pentingnya kita buat ya. Ada dia. Bahkan saudara semua ambil tahu ibadat kita dengan bentuk susah payah, sebagaimana kita hidup di hari ini pahala lebih besar daripada masa kita senang dan mudah kita buat. Pahala ni nak besar, nak halah, nak berat, nak ringan, kelih cara kita buat tu mudah ke payah. Mana-mana hak Tuhan perintah suruh kita buat, ada dia. Kalau mudah kita dapat pahala penuh dah Tuhan berjanji. Tetapi jika susah payah nak buat, kita buat juga kau banyak pahala. Bergana daripada yang lain. Dan jika tambah susah lagi, maka tambah banyak lagi pahala hak Tuhan beri kepada kita. Kalau gitu kita buat sekadar kita puasa. Jika kita boleh himpun dengan jiran-jiran kita tepi rumah, alhamdulillah. Dan jika kita duduk dekat pondok, kita pergi bersemaya tupai, alhamdulillah. Jika kita tidak ada atau tidak ada hening, kita buat jemaah dengan ahli keluarga kita dalam rumah, alhamdulillah. Dan jika tidak ada, melainkan kita dengan isteri kita ya, isteri kita main uzur min masalan, tak semaya, kita semaya sore. Dan ambil tahu saudara semua, jika kita niat betul sungguh, kita ni jika tidak bercaping benda berlaku lagu ni, jika benda ni kembali klik seperti biasa, masjid dibuka, digemar orang semaya masjid, orang semaya tarawih di masjid seperti tahun-tahun yang telah lepas dah, maka jika tahun ni lagu tu juga kita ni niat bolak nak pergi kepada masjid, nak semaya tarawih ramai-ramai dengan saudara-saudari, kita niat lagu tu, betul sungguh niat kita, tiba-tiba berlaku lagu ni, maka ambil tahu saudara semua, kita semaya sore di rumah pun kita dapat pahala jemaah juga, alhamdulillah. Ini luar biasa yang Tuhan bagi kepada kita orang Islam. Itu dia. Kita nak jemaah, nak kepada apa jemaah? Kita nak kepada pahala. Semaya jemaah bersumpah, kita nak kepada pahala. Semaya zuhur berjemaah, kita nak kepada pahala. Itu dia. Tiba-tiba masa sekarang ni dengan sebab benda yang berlaku, maka kita dengar perintah daripada pihak pemimpin yang Tuhan suruh kita dengar perintah dia dan dengar arahan dia, benda yang tak bercakap, tak berlawan dengan Quran dan hadis. Itu dia. Maka kita semaya sore di rumah ni. Sebab nak jemaah tak boleh kerana kita dengar.
Ada dia. Maka kita semai di rumah sore diri sekalipun, kita dapat pahala jemaah juga. Penuh niti tak kurang pun saudara semua. Maka terawih pun suka juga. Jikalau kita azam niat betul sungguh nak semaya jemaah di masjid, ramai-ramai terawih, ada dia tiba-tiba tak boleh semaya dengan sebabnya yang berlaku, maka kita semaya sore di rumah dengan hati duka citanya, sedihnya, nak pergi masjid je boleh, nak ramai-ramai seperti tahun lepas dah je boleh, tapi tak boleh buat lagu tu tahun ni. Nah, maka kita pun berapa semaya sore di rumah dengan rasa duka cita sedihnya, maka jikalau kita berasa lagu tu dan saudara semua, kita dapat pahala penuh seperti kita semaya di masjid dan ramai-ramai masa dulu belum ada ni juga. Tidak ada beza. Alhamdulillah. Nah, benda yang dia panggil istimewa, comilnya yang Tuhan beri kemudahan kepada kita saudara semua. Jadi. Dan kita dengar juga dah 2 hari ni bahawa kena orang itu ada yang keluar fatwa mari, hukum mari, kata suruh kita ni semaya apa ni, semaya orang panggil tarawih dengan berjemaah dengan kita di rumah, iaitu dengan ikut live shot. Nah, sebagai kita live shot benih ni, nah iaitu email live shot semaya kita di rumah tu, kita semaya di makmum bagi dia. Maka hak ni kita sepakat saudara semua, kita ambil lepas luar daripada rumah kita. Dan kerana apa? Kerana benda ni dia panggil apa ni? Benda yang tak boleh dan tak sah dalam mazhab kita Syafi'i dan kebanyakan mazhab, dan tak tahulah ada pendapat mana yang kata bolehnya. Maka tak kalau kita di sini ni dan kita bermazhab Imam Syafi'i, maka perbuatan macam tu tidak sah. Nah, ada dia. Maka seperti inilah. Nah, jikalau kita boleh buat jemaah di rumah, alhamdulillah. Jikalau kita boleh hipung ngaji kita, alhamdulillah. Jikalau umur kita dekat dengan pondok kita pergi semaya, alhamdulillah. Habis tak ada semaya sore pun kita dapat pahala jemaah juga insya-Allah. Itu dia. Dan nak rakyat kata hebat tak hebat laginya, secara mana lalu Tuhan akan ampun dosa orang yang dia panggil apa ni, yang Tuhan akan bagi kepada orang yang Islam di bulan Ramadan. Secara mana lalu saudara semua yang Tuhan ni nak ampun secara mana kepada kita? Nah, hadis ni terdengar dah semua dosa lepas mari dah. Nah, datang hadis yang satu lagi, Nabi kata mana? Nabi kata, innallaha azza wa jalla farada alaikum siyama Ramadan. Sesungguhnya Allah telah memfardu atas kamu semua hai umat aku. Nah, fardu apa? Fardu puasa Ramadan. Wa sanantu alaikum qiyamah. Tuhan fardu suruh puasa Ramadan, dan aku ni Nabi kata, aku mensunatkan qiyam, iaitu sunat semaya tarawih. Faman shamahu wa qamah ihtisaban, dan siapa-siapa yang orang panggil apa ni, dengar perintah Tuhan, maka sambut terima perintah Tuhan. Yang Tuhan fardu puasa, maka dia berpuasa sebab Tuhan suruh. Dan dia semaya orang panggil tarawih, kerana aku mensunatkan, dia ikut aku. Dia dengar perintah aku. Dia dengar perintah Tuhan dengan dia puasa Ramadan, dan dia dengar perintah aku dengan dia ni semaya tarawih. Itu dia jawabnya, kharaja min dhunubihi ka yauma waladathu ummuh. Maka nescaya keluar daripada dia dosa-dosa yang ada di atas tubuh badan dia semua. Itu dia. Maka dengan sebab hadis ni lah saudara semua, ulama kata, ya ulama yang kata apa ni, semua dosa hadis besar diampun semua. Sebab bulan Ramadan ni bukan sepada dosa hadis saja dak. Orang yang puasa ni diampun, dak dosa besar ampun juga. Bukan orang yang semaya tarawih ni bukan dosa hadis saja dak diampun. Dosa besar pun ampun juga. Mana dalil? Dalil hadis ni sudah. Hal ni lebih nyata. Kenapa? Nabi kata, Tuhan fardu Ramadan, dan aku mensunatkan semaya tarawih. Maka siapa yang puasa kerana tunai perintah Tuhan yang Tuhan suruh puasa Ramadan, dan dia semaya tarawih kerana dia dengar perintahku yang ku suruh semaya tarawih, maka Nabi kata, nescaya keluar air luruh habis dosa-dosa daripada tubuh badan dia,
maka dia akan jadi seperti budak yang baru beranak, baru keluar daripada perut ibu dia. Maka mana-mana budak yang baru keluar daripada perut ibu dia dengan melalui beranak ni, ada dosa budak budak? Tak ada dosa. Bersih 100%, putih sembuh. Nah, ada dia. Maka hadis ni nyata. Nah, awi jelas kepada kita lagi, kata ampun dalam bulan Ramadan ni berbeza daripada Tuhan ampun pada hari yang lain, pada bulan-bulan yang lain. Bulan yang lain, hari yang lain, Tuhan sekadar apa ni? Sekadar ampun dosa halus saja, dosa besar tak berhajat kepada taubah. Tetapi bulan Ramadan tak. Ramadan ampun semua, dosa halus dan dosa besar. Sebagai sehingga Nabi buat misalnya, Nabi kita gambar kata cuci dan bersihnya daripada dosa ni, maka Nabi kata seperti seolah-olah kamu ni dah baru keluar daripada perut ibu kamu. Tu siapa tahu tu. Ini dia panggil pemberian yang pertama, dia panggil yang Ramadan akan beri kepada kita saudara semua. Yang Ramadan akan beri kepada kita. Jadi yang pertama iaitu bersih daripada dosa. Alhamdulillah. Saya berdosa, saudara berdosa. Nah, itu dia. Saudari pun berdosa. Maka ini peluang bagi saya dan bagi saudara, bagi saudari untuk nak membersihkan diri kita daripada dosa. Maka dosa ni, kita wajib kena bersih. Jikalau kita nak masuk syurga Allah dengan tak ada masuk neraka dulu. Kita ni alhamdulillah dah ada modal, dah ada nak kecil dah. Sebab kita ni orang Islam, kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu dia. Kita ni butung dah. Tetapi nak masuk syurga awal ke atau masuk selepas daripada masuk neraka. Itu dia. Maka kita semua ni tak ada siapa nak masuk neraka dulu. Boleh kita semua ni nak masuk syurga awal-awal dah hari pagi masuk syurga halu dah dengan tak ada masuk neraka dulu dah. Itu dia. Tapi ambil tahu saudara semua, tak kira sesiapa, lelaki atau perempuan, dia tak akan masuk syurga malaikat dia bersih daripada dosa dia dulu 100%. Tidak ada sikit mahbub dosa di atas tubuh badan dia, di atas diri dia. Nah, barulah dia boleh masuk syurga dengan panggil pada awal-awal. Dan dia tak akan masuk neraka sama sekali. Tetapi orang yang ada dosa, orang ni dia panggil dia tak akan masuk syurga malaikat selepas daripada dia masuk neraka dulu. Itu dia. Sebab tu saudara semua, bersih daripada dosa ni, bercuci dosa ni penting. Dan sungguh-sungguh penting. Dan sungguh-sungguh penting. Nah, itu dia. Sebab tu ini peluang bagi saya, bagi saudara, bagi saudari untuk panggil bersih diri kita daripada dosa yang duduk ada di atas tubuh badan saya dan tubuh badan saudara dan saudari. Itu dia. Ini dia panggil benda yang pertama yang Ramadan akan beri kepada kita, yang saya raya ada 5 perkara besar-besar. Itu yang pertama saudara semua. Yang kedua, daripada benda yang Ramadan nak beri kepada kita saudara semua ialah kodang kebajikan. Nah, itu dia. Iaitu bersangat banyaknya dia panggil pahala. Ramadan bulan pahala. Bulan kita hipung seboleh-boleh daripada pahala. Nah, itu dia. Jadi seolah-olah kata kita ni pergi jemur toke sore yang ada kodang dia besar sekali, ada belakang di dalam tu. Nah, itu dia. Maka dia buka pintu kepada kita, masuk ambillah, ikut mu cakap mu ambil hak mana. Itu dia. Ramadan lagu tu dah. Seumpamanya misal. Jadi bulan Ramadan ni kodang daripada pahala. Yang saya berhajat kepada pahala, saudara-saudari semua berhajat kepada pahala. Nah, itu dia. Kadang-kadang hari ni kita tak berasa menghargai, nak kepada pahala, tapi tak ada berasa kena-kena orang, tak berasa kata besar sangat. Itu dia. Sebab apa? Sebab kita tak boleh guna dia. Sebab tu di hari ni kadang-kadang jikalau tukar, pahala dengan duit, dia nak duit lagi pada hari ni. Nah, itu dia. Dalilnya, misal kata jikalau dia panggil pagi Jumaat ni ada orang mengajar di masjid.
Siapa pergi ni dia panggil Tuhan apun dosa dia, Tuhan beri pahala dia banyak, Tuhan beri rahmat, Tuhan beri keberkatan, wak dia ni dia panggil tenang jiwa, wak dia bahagialah hidup. Tu dia penuh dengan kelebihan-kelebihan, tetapi apabila kita pergi di masjid tak ramai orang di masjid, tak ramai. Tetapi dalam masa yang sama, jikalau fardu kata nak ya abota ke tok nebe ke tok kemene ke dia perakat di masjid, perakat di kampung, kata hari Jumaat dia panggil po isak lusa ni, ataupun hari Jumaat isak ni, ni kita malam Jumaat dah malam ni, Jumaat isak ni, pukul 10, dia panggil po dia panggil hendak bawa bak pacacun setiap orang, maka pergi kepada masjid sebab apa? Sebab tok kemene ataupun ayah abota nak bagi duit 1000 kok seorang. Ada dia. Nah, secara orang panggil apa? Kita pergi awal-awal lagi kita pergi. Pukul 6 kita pergi dah berkali. Dan pukul 7 kita pergi dah berkali. Dan kita pergi pula berebut pula nak ambilnya. Nak ambil dulu. Padahal boleh belakang. Tapi nak lobonya siapa kata berebut nak ambil dulu. Pada ambil belakang pun boleh. Tapi nak lobonya. Jadi dia. Sebab apa? Sebab kita menghargai harta lebih daripada pahala. Sebab kita nak guna dia. Ada pahala tak guna lagi. Sebab tu kita tak menghargai iman. Tetapi di akhirat kelak saudara semua, pahala ni lebih mahal daripada dunia suti lagi. Pahala walaupun sama besar dengan butir pasir yang halus, tapi lebih mahal, lebih harga daripada mah berkilo-kilo. Daripada mah, bukan daripada mah tan-tan. Sebab apa? Mah tan-tan sekalipun kita tak boleh guna apa kali. Itu dia. Kalau gitu, saya ni sangat-sangat berhajat kepada pahala, saudara semua berhajat kepada pahala. Bahkan inilah bekalan kita kepada akhirat. Nah, kita kena banyak bekalan. Kita ni orang bersapih, saudara semua. Orang bersapih, yang selamat pada dalam bersapih pada golik, bekalan ia hak dia tiada tu cukup. Jadi dia barulah sapa ke tempat dengan dia panggil apa dengan selamat. Tetapi jika bekalan tak ada, duit tak ada, sapi tak hafal, orang ni tak hafal. Itu dia. Maka sapi kepada akhirat, sapi pergi kepada syurga, berhajat kepada pahala yang sangat banyak sebagai bekalan bagi setiap orang daripada kita supaya sapa kepada syurga yang selamat. Sebab tu di hari ni kita kena hipung, kena kau ambil seboleh-boleh daripada pahala. Maka Ramadan bulan pahala. Dan bulan yang Tuhan dia panggil buka pintu pahala yang sangat-sangat luas beri kepada orang-orang yang nak. Itu dia. Maka saudara semua, supaya nak jelas nak nampak kata hebatnya dan jadi gedang, podang daripada pahala pada bulan Ramadan ni. Itu dia. Nabi kata kan? Nabi kata siapa-siapa yang buat kebajikan sunat. Itu dia. Siapa-siapa yang buat kebajikan sunat, buat amalan baik hak sunat pada bulan Ramadan, maka Tuhan beri pahala ke dia seolah dia buat hak fardu. Misalnya semaya sunat 2 rakaat, maka supaya dia semaya fardu 2 rakaat dah. Maka pahala sunat pada fardu tak boleh banding. Tak boleh banding. Besar pahala hak fardu. Itu dia. Kerana fardu ni wajib. Wajib kena buat dan buat dia panggil pahala besar. Ataupun sunat tak buat pun tak apa. Kalau buat boleh sekadar daripada pahala hak Tuhan sedia, hak Tuhan janji nak beri. Itu dia. Tetapi pada bulan Ramadan, amalan sunat yang kita buat tapi kita dapat pahala fardu. Dan siapa-siapa menunai satu fardu dalam bulan Ramadan, maka Tuhan bagi pahala ke dia seolah dia buat 70 kali fardu. Itu dia. 70 ganda daripada bulan yang lain. Itu dia. Hebat tak hebat, besar tak besar, banyak tak banyak, pahala hak Tuhan dia beri kepada orang-orang yang beriman, yang berpanggil suka nak buat amalan ibadat dalam bulan Ramadan. Misalnya, jikalau seorang baca Quran, maka Quran ni satu benda yang digemar suruh baca dalam bulan Ramadan. Bahkan semua banyakkan baca Quran dalam bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana Ramadan bulan Quran. Bulan Quran. Kerana Quran turun pada bulan Ramadan. Dan Nabi dia panggil pun jikalau bulan lain Nabi sekali khatam. Dan tapi boleh orang panggil pun bukan sekali khatam, berbeza daripada bulan biasa dengan bulan Ramadan yang Nabi baca Quran.
Dan para imam dulu pun suka juga. Imam Syafi'i jika boleh biasa dia sekali khatam sehari semalam 24 jam. Tetapi jika masuk bulan Ramadan sehari semalam dia khatam 2 kali. Ada berganda. Itu dia. Maka saya nak ayat kata kan, nak ayat kata orang panggil besar tak besarnya pahala ni bulan Ramadan Nabi kata siapa yang baca Quran. Nah, satu huruf ni dapat 10 kebajikan. Satu huruf dapat 10 kebajikan. Itu paling kurang pada bulan biasa. Dan jika bulan Ramadan gikun pula dengan 70 ganda. Misal kata surah Qul Huwallah. Kita pandai belaka baca surah Qul Huwallah. Pada ghalibnya orang yang biasa mengaji, biasa mengajar mari boleh baca Qul Huwallah. Tak pandai surah lain pun surah Qul Huwallah boleh baca. Nah, itu dia. Maka dari surah Qul Huwallahu Ahad ni ayat semua huruf dia nya ada 47 huruf. Nah, 47. Itu dia. Maka jika kita baca Qul Huwallahu Ahad pada bulan biasa bukan bulan Ramadan, kita dapat 470 pahala paling kurang. 470. Kerana ia ada 47 huruf. Satu huruf 10 kebajikan, maka ambil 47 kurang 10 boleh berapa? Boleh 470. Tetapi jika bulan Ramadan ambil pula 470 dikun pula dengan apa ni? Dengan 70 ganda. Itu dia. Maka dapat banyak mana? Dapat 32,900 pahala. 32,900 pahala. Qul Huwallah satu surah yang pendek ni. Kita baca sekali sudah, kita boleh 33,000 pahala lebih kurang. Kat dah. Nah, 32,900. Kita pula 33,000. 33,000 pahala. Tu besar tak besar. Nah, itu dia 2 kali. Nah, 90 ni. Itu dia 2 kali. Itu dia 3 kali 99,000. Allahu Akbar. Itu satu surah daripada surah Quran yang pendek. Bagaimana kita baca panggil selat SPP, bagaimana kita baca selat, bagaimana kita baca setengah juzuk, bagaimana kita baca 1 juzuk sehari semalam ataupun 2 juzuk, maka kunlah kau banyak daripada kebajikan pahalanya hak Tuhan nak beri kepada orang-orang yang beriman dalam bulan Ramadan. Saudara, berganda tak berganda, hebat tak hebat pahala pada bulan Ramadan, cuba kita mari dengan satu hadis dari Nabi. Hadis ni hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Nabi bersabda, Nabi kata, umratun fi Ramadan taqdi ataupun ta'dilu hajjatan, dan pada riwayat yang lain au hajjatan ma'i. Allahu Akbar. Siapa yang menunai, siapa yang buat umrah dalam bulan Ramadan. Kalau buat umrah dalam bulan lain, bulan biasa, bukan bulan Ramadan, dia dapat pahala umrah. Misal kita kata dapat pahala umrah, yang dapat apa? Dapat 10,000 juta. Ia boleh 10,000 juta tu. Nah, misal kata. Ada dia. Tetapi apabila dia buat umrah, tetapi dia buat dalam bulan Ramadan. Nah, tak kira dari buat pada awal ke, buat tengah ke, buat pada akhir. Yang pentingnya berlaku buat dalam bulan Ramadan. Maka Tuhan beri pahala seperti dia buat haji. Maka haji dengan umrah tak nak pergi. Nah, besar haji teruk. Itu dia. Kalau gitu, Nabi kata bergandanya pahala dan banyaknya pahala bagi orang beriman yang buat amalan soleh, tak kira amalan apa-apa pun yang dia buat dalam bulan Ramadan. Bahkan kata Imam An-Nakhai, orang salaf, orang dengan sahabat tapi tak dengan Nabi. Nah, orang tabi'in. Nah, Imam An-Nakhai kata kan? Dia kata saumun fi Ramadan afdalu min alfi yaum. Puasa sehari dalam bulan Ramadan lebih baik, bukan sama banyak ni. Bukan sama banyak, bukan lebih baik. Lebih baik daripada 1000 hari-hari yang lain. 1000 hari yang lain ni, kita puasa sehari dalam bulan Ramadan, pahala lebih besar, lebih banyak daripada 1000 hari yang bukan Ramadan. Dan kata lagi Imam Nakhai, dia kata, wa tasbihatun fi Ramadan afdalu min alfi tasbihatin
fi ghairi Ramadan. Dan kita kata subhanallah. Sekali ya kita kata bulan Ramadan lebih banyak pahala, lebih besar pahala daripada kita kata 1000 kali pada bulan yang lain, pada hari yang lain daripada hari-hari Ramadan. Wa rak'atun fi Ramadan afdal min. Nah, dan satu rakaat yang kita semaya dalam bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 rakaat yang kita semaya pada bulan yang lain, pada hari yang lain yang bukan Ramadan. Ni besarnya saudara semua. Ada dia. Kalau gitu, ini okah, ini peluang bagi saya, bagi saudara, bagi saudari yang kita nak gebuk, nak hipung, itu dia nak taruh dalam bank kita, tanakan kita untuk guna dalam perjalanan kita supaya kita sapa kepada pintu syurga Allah. Itu dia. Kalau gitu belum maulah ambil kerana ni Tuhan sedia nak uji kepada kita. Maka ini yang kedua yang Tuhan nak uji kepada kita. Lagi pula supaya nak jelas nyatanya kata besar pahalanya hak Tuhan nak sedia nak beri kepada orang-orang yang buat amalan baik dalam bulan puasa ni ialah Tuhan beri pula satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam ya, tapi pahalanya, kelebihannya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni berapa tahun? Kadang-kadang umur kita tak sampai hidup 1000 bulan. Kerana 1000 bulan ni 83 tahun 4 bulan. Dan orang yang umur 80 lebih ni umur panjang dah. Kita umat Nabi Muhammad ni panjang dah. Kerana apa? Kerana kita umat Nabi Muhammad ni ghalib di antara 60 dan 70 Nabi kata bermula umur umatku pada ghalib di antara 60 dan 70, banyak tak siapa lebih jarang-jarang. Itu dia. Maka 80 ni kalau aku masuk umur orang panjang dah. Itu dia. Maka mana-mana orang Islam, lelaki atau perempuan yang dia buat baik dan betul malam tu malam Lailatul Qadar, maka dia dapat pahala Tuhan beri ke dia seolah dia sembah Tuhan, ia ibadat kepada Tuhan 83 tahun 4 bulan tak buti-buti. Banyak mana pahala saudara semua. Hebatnya kita umat Nabi Muhammad, dan benar ni Tuhan tak pernah beri kepada umat lain melainkan kepada umat Nabi Muhammad ni saja ya saudara semua. Kalau gitu misal kata jikalau malam tu dah betul saya buat ibadat, malam tu saya baca Quran, malam tu saya salawat kepada Nabi, malam tu saya sedekah, malam tu saya semaya sunat tarawih. Itu dia. Dan betul malam tu malam Lailatul Qadar. Maka supaya kita misal contoh satu saja di misal kata malam tu dan saya sedekah 100 kut. Saya sedekah 100 kut malam tu. Itu dia. Ini daripada amalan baik yang saudara ingat baik-baik dan usaha amalkan saudara semua. Iaitu learning. Kita seminggu lagi nak terima bulan Ramadan, nak mari ziarah kita ada. Kita hipung duit lah ni. Hipung duit untuk apa ni? Untuk guna sedekah dalam bulan Ramadan, lebih-lebih lagi pada akhir. Akhir patut pula balik malam. Sekiranya kita tak tahu kata malam mana, 10 akhir ni duduk dalam malam mana. Walaupun kita tahu kata malam witir 21, 23, 25, 27, 29, tapi hak manusia tak tahu kita. Sebab tu yang paling selamat kata cerak kita dapat kelebihan malam Lailatul Qadar ni, iaitu kita pisah sedekah anak malam. Itu dia. Ada orang Arab seorang cerdik sungguh-sungguh. Jadi lah setahun ni lah kerja dia, kerja mari, dia guna dah dia taruh sikit. Dia guna taruh supaya dia taruh ni apa ni? Dia niat nak dekah pada akhir bulan Ramadan, 10 akhir. Itu dia. Maka dia taruh mari misalnya boleh apa? Boleh 1 juta. Misal kata. Kalau gitu setiap malam dia dekah 100,000. 100,000 semalam. Dia hipung mari ni
untuk nak sedekah 10 akhir bulan Ramadan supaya dia dapat kelebihan malam Lailatul Qadar. Kalau gitu jika awak nak malam dia dapat juga. Dia sebab ia ada pada 10 akhir. Ada dia. Kalau gitu, jika kita tak kuasa sedekah sepuluh pakai berjuta, kita boleh 100 tak apa dah. Hitung lah ni, boleh 1000 kau. Ada dia tahu sedekah pada akhir. Ada dia. Jadi, misal kata, jika malam tu saya sedekah 100 kau. Dan betulnya malam tu Lailatul Qadar. Makna apa makna? Makna kata, seolah saya sedekah 100 kau ni dalam masa 83 tahun 4 bulan tak buti-buti. Satu. 83 tahun 4 tak buti-buti. Kalau gitu saudara semua buat terabayang dan khayalkan banyak mana pahala. Hak saya akan dapat. Dan saudara akan dapat jika buat lagu tu. Nah, kalau gitu jangan luput daripada kita. Nah, ada dia. Sebab tu di hari ni kita nak berdoa dah. Doa minta ke Tuhan, wi Tuhan siapa kita pada bulan Ramadan, wi Tuhan ni beri hidayah, beri taufik kepada kita, wi kita boleh puasa bulan Ramadan sempurnanya dan wi kita dapat kelebihan malam Lailatul Qadar. Ada dia. Maka semua ni nak ayat mana? Nak ayat kata Ramadan bulan kebajikan. Bulan pahala-pahala hak Tuhan sedia duk tiada nak wi hadiah kepada orang hamba-hamba dia yang beriman. Ini orang panggil apa yang kedua. Yang kita nak kecek 5 malam ni kepada semua. Nah, ada dia. Ini benar hak Ramadan nak beri kepada kita. Nah, yang pertama ampun dosa, bersih kita daripada dosa. Nah, sekiranya kita yang seperti budak yang baru keluar daripada perut ibu. Nah, yang kedua ni orang panggil mari kau. Nah, mari ambil. Dan dia panggil puasa banyak boleh daripada pahala. Kerana apa? Pahala ni Tuhan berganda pada bulan Ramadan. Yang ketiga, saudara semua, yang Ramadan akan beri kepada kita, iaitu Ramadan boleh terima doa. Ramadan boleh terima doa. Saudara semua, daripada benda yang saya tidak syak dan tak ada ragu-ragu lagi, saya yakin kata benar ni sungguh, iaitu apa? Saya ada hajat. Dan bagi saya beberapa hajat. Dan sama ada pada diri saya sendiri, dan ada panggil anak, bini dan keluarga. Ada dia dan waris-waris. Dan dalam kerjaan, masalah rezeki, masalah orang panggil pak email, masalah orang panggil syurga neraka, dan saya ada hajat. Saudara pun juga ada hajat, saudari semua pun juga ada hajat. Lebih-lebih lagi di hari ni hajat kita yang supaya ni bala ni kita nak akad dia, nak kita selamat daripada bala dan nak dia pergi daripada kita cepat-cepat dan derah-derah. Ada dia. Maka sebaik-baik senjata dan untuk nak mengangkatkan bala ini saudara semua tak lain tak tidak ialah doa. Ada dia. Maka saya panggil pun doa ni ada lebih pula. Ada dia pada bulan biasa lagu tu dan pada bulan Ramadan paling istimewa, paling hebat, paling lebih daripada bulan-bulan yang lain. Kerana apa? Kerana bulan Ramadan bulan terima doa. Ada dia sebab tu saudara semua di hari ni kita kena niat dah, kena tak pauma kita dah. Kata kita nak kepada gapo. Tulis apa tulis? Tulis 1, 2, 3. Ingat fikir benda hak besar-besar. Fikir benda hak baik-baik. Fikir benda hak orang panggil apa yang buat kita berjaya dunia akhirat. Maka tanda untuk apa ni? Untuk nak buat jadikan ban bagi kita untuk kita nak guna, nak buat dia apabila masuk Ramadan. Daripada awal sampai kepada habis Ramadan. Kita doakan. Ada dia lepas semaya baik. Belum semaya di antara ben dan qomat baik. Lepas semaya baik dan waktu sahur baik. Dan ketika buka puasa baik. Ada dia. Bahkan doa orang puasa ni doa lah yang mana dalam masa dia puasa diterima. Hadis sahih daripada Nabi SAW. Nabi kata, saudara semua, salasu da'awatin la turad. 3 doa daripada 3 manusia Tuhan tidak tolak sama sekali. Tak tolak Tuhan. Doa Tuhan terima selalu dah.
Nah, itu dia. Yang mula-mula haludah saudara semua. Siapa? Nabi kata da'watus shaim. Doa orang puasa. Doa mahatu dah. Doa mula-mula. Nah, itu dia. Doa mula-mula dah. Doa orang puasa tu terima. Yang kedua, dakwatul musafir, doa orang musafir. Yang ketiga, doa ayah kepada anak dia, doa ibu kepada anak dia. Kalau gitu, kita peluang besar bagi saya, bagi saudara semua. Kita nak gapo? Nah, tanda-tanda dan untuk doa, padahal bulan ni pun kita doa boleh dah. Tapi bila masuk Ramadan kita tekan lagi. Tekan lagi dah oleh waktu. Dah kita tak tahu mawi cacing. Kata kita nak kepada gapo bila? 1 2 3 4 5 ni, tu dia. Maka kita oleh waktu doa tu. Nah, itu dia. Lepas tu jangan tinggal, jangan lupa doa Tuhan akak bala yang panggil COVID-19 ni ataupun corona ni cepat-cepat daripada kita dan daripada umat Islam semua dan daripada manusia semua di atas muka bumi ini. Itu dia. Dan saya yakinlah insya-Allah dengan datang Ramadan ni dan habis Ramadan ini dan COVID ni ia akan panggil pun akan disugi, panggil pun cepat-cepat insya-Allah dengan berkat bulan Ramadan. Itu dia. Dan doa ni bukan saya seorang, bukan saudara, bukan saudari, bukan umat Islam atas dunia ni akan berdoa belaka. Dan kita pun masuk kata kita pun, aku pun yakni ruang gatik nak doa gatik supaya pun nak akak balon ni bersama. Saudara semua. Itu dia. Kalau gitu, lebih-lebih laginya ketika orang puasa tak kira. Apabila start waktu puasa, start rem mula dah. Rem. Nah, kalau hungar agak prik tubik lagi. Atau sampai masa. Sampai masa puasa. Nah, maka tak terus sehingga sampai masa buka puasa. Nah, lama mana masa setara tu Tuhan terima doa. Ikut ya doa pian mana. Nah, doa dia panggil awal pagi boleh, waktu duha boleh, pukul 10 boleh, pukul 11 boleh, 12 boleh, belum semaya, lepas semaya, lepas pukul 1, pukul 2. Ikut yang doa tu hati mau semata dah doa orang puasa. Nah, itu dia. Lebih-lebih lagi, nah ketika dia buka puasa. Karena apa? Nabi kata innalis shaimi inda fitrihi la da'watan la turad. Sesungguhnya bagi orang puasa ketika dia buka ialah doa yang tak ditolak. Doa yang Tuhan akan terima doa daripada dia tak tolak sama sekali. Dan maka ni peluang untuk saya, untuk saudara, untuk saudari ketika tu dah kita jangan lupa doa siapa akan makan kalau lupa doa jangan. Dah kita makan semula buka puasa ambil sunat dan buka dengan wah tu doa dulu. Doa dulu. Dan doa lepas tu sambung makan semula. Tu dia doa seminit tak apa dah. Dan ambil hak besar-besar apa penting. Nah, lepas tu hal lain tu kita doa pia lain. Nah, doa pia ketika kita semaya zuhur, kita semaya asar dan waktu kita semaya duha, waktu kita baca Quran sia-sia hari. Ketika kita puasa tu banyak-banyak doa. Itu dia. Kalau gitu, jangan lupa. Ramadan boleh terima doa. Kita ada hajat apa? Itu dia. Kalau gitu misal kata jikalau dari tambun ni nayuk mari ke rumah kita, ke mubang kita ni. Maka nayuk kata, siapa nak kepada gapo tulis mari. Dah betul kerongkang, nak bui ni. Kapun ni panggil saya nak bui 10 kerongkang, tulis mari. Nah, maka kita orang tempatan dalam kampung tempat tu tulis fikir kita nak gapo. Benda hak orang panggil baik bagi kita, bagi kampung tempat kita tulis. Pakat fikir apa orang panggil yun dia hak kita nak tu. Lepas tu naik mai buat. Ya nak sana ikut ya. Ya nak buat orang panggil apa lepas ada kita minta sebulan yang buat ikut ya. Ataupun lepas ratu orang panggil 2 bulan ke 6 bulan ke setahun tak ada apa. Yang penting kita dapat. Yang penting kita boleh. Doa kepada Allah pun gitu juga. Kita doa. Maka Tuhan terima juga dah Tuhan ayat sendiri. Kata dia terima doa orang puasa. Nabi pun royak pula kata dia terima doa orang puasa. Tuhan terima doa orang puasa. Kita doakan. Dan Tuhan terima doa kita dah. Dia nak bila serah kepada dia. Nah, dia lebih tahu kata hak mana ketika mana baik bagi kita. Dia bagi kepada kita. Ada dia. Yang cepat-cepat yang lama-lama serah kepada hikmat Tuhan. Yang pentingnya kita dapat. Hak tu kita naknya. Ada dia. Kalau gitu, yang ketiga ni, dia panggil apa ni? Bulan yang terima doa. Itu dia. Yang keempat, saudara semua, kelebihan Ramadan Nabi kepada kitanya ialah Tuhan menunjuk-nunjuk
Tuhan hendak kita kepada para malaikat. Allahu Akbar. Sayangnya kelebihan. Saudara semua, jika kita nak aktif orang, nak tunjukkan seorang kepada orang lain. Nah, orang tu kena hebat. Orang tu kena baik. Orang tu kena agung. Orang tu kena sujud. Barulah kita tunjuk kepada orang lain. Misal kata kita pergi sekolah. Nah, misal Tuhan ni pergi sekolah ni dia panggil pun ada pihak tang luar nak mari pihak start mau sekolah. Itu dia. Maka PO dan kru pun semua cedek dah. Dah nak wis siapa orang panggil pun tubik kecek, nak wis siapa wak pungan tu nak wis apa. Maka pilih orang hak agung tu. Pilih orang yang paling baik sekali dah tu. Nak tunjukkan supaya nak ke muka, nak tunjuk kata sekolah kita ni comel baik bagus. Ni kelihnya ada orang macam ni, ada pelajar semacam ni. Itu dia. Kalau gitu, bukan kita ambil kata dak lah mari tunjuk ni, kita pilih. Nah mari ambil supaya tunjuk ke orang. Kata ni sebab apa? Hebat sungguh ni. Itu dia. Maka saudara semua telah bayangkan. Dan Tuhan ambil kita manusia ni. Nah, yang ada salah. Nah, ada deraka, ada buat dosa. Nah, itu dia. Tetapi apabila kita puasa, nah, kita pikul junjung perintah Tuhan puasa ni yang Tuhan sangat-sangat suka sekali, maka Tuhan hendak kita kepada malaikat. Wahai malaikatku semua kelih kepada hamba-Ku manusia di bumi. Nah, itu dia. Mereka itu tinggal makanan, tinggal minuman kerana Aku. Kerana Aku ya tinggal. Tuhan tunjuk kepada malaikat. Padahal malaikat tak ada pernah buat dosa dengan Tuhan. Nah, malaikat ni dengar perintah Tuhan. Malaikat tak ada pernah buat hak Tuhan lain. Malaikat buat semua hak Tuhan suruh. Tapi Tuhan tak tunjuk malaikat kita. Tapi Tuhan apabila kita buat, kita manusia ni, buat apa hak dia suka, apa hak dia panggil redha, maka dia tunjuk kepada orang, panggil makhluk-makhluk yang paling baik, iaitu para malaikat. Nah, maha tak maha kita. Walaupun kita ni hak Tuhan tunjuk kita kepada malaikat ni. Kadang-kadang kita banyak salah dengan Tuhan. Kadang-kadang banyak kita dosa yang kita buat. Tapi sebab kita puasa ni, Tuhan angkat kita. Tuhan muliakan kita. Itu siapakah Tuhan ambil kita gehenan kepada makhluk-makhluk yang mulia, makhluk-makhluk yang tak ada pernah berlaku kepada Allah, bahkan setiap masa beribadat kepada Allah, iaitu kena kepada para malaikat. Malaikat ni satu makhluk yang paling banyak sekali daripada benda yang Tuhan jadi. Itu cara mana banyak? Saya nak bagi tahu sikit banyak atau banyak para malaikat. Saudara semua, 7 lapis langit ni penuh dengan para malaikat. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sampai yang 7 penuh dengan para malaikat, sehingganya tidak ada tempat luar. Tidak tempat luar. Maka langit ni luas. Ada dia. Maka saya nak royak dari saudara semua saudari bergambar kata luas mana dan malaikat ni banyak mana. Walaupun kita tak boleh nak royak kata akar saudara mana. Tapi nak beri gambar kata besar tak besar, banyak tak banyak. Jadi saudara semua, saya biasa kecek marida, iaitu bombing ni yang kita hidup ni, duduk jejak atas dia ni, besar tak bombing? Besar. Memang besar. Tapi bombing kalau kita nak pegang dengan matahari tidak ada harga. Sangat-sangat rendah bombing. Bahkan 16,000 ganda baru sama besar dengan matahari. Besar matahari. Matahari yang besar lagu tu hebat benar dah lah. Tapi jika kita nak pegu, nak banding, nak prihatin dengan langit pertama, tidak ada harga. Harga dia. Daripada langit tu matahari ada sana. Itu langit pertama besar dah saudara semua. Tapi Nabi katakan bermula langit pertama, jika kita nak banding, nak prihatin dengan langit yang kedua, Nabi kata seperti gelai dalam padang pasir. Gelai tangis yang kita pergi boleh talesa yang luas pen pan kilo tarang kilometer ataupun pen mun tarang kilometer. Nampak dah? Tak nampak. Gelai asal kata ada pada pasir, tak ada pada bola tak nampak dah. Gelai.
Bagaimana langit padai pasir? Itu langit yang pertama yang besar saat ini itu. Nak berguna langit yang kedua. Itu dia. Pas langit yang kedua yang besar semacam itu tu Nabi kata, jika nak banding dengan langit yang ketiga, Nabi kata seperti gelai daripada pasir. Hello ya langit yang kedua ni. Nak tiap-tiap dengan langit yang ketiga. Langit yang ketiga yang besar lagu tu nak banding dengan langit yang keempat, Nabi kata seperti gelai daripada pasir. Juga langit yang keempat yang kelima seperti gelai daripada pasir. Juga langit yang kelima yang besar tu, jika nak pergi dengan langit yang keenam seperti gelai daripada pasir. Nah, dan langit yang keenam yang paling besar sekali itu, jika nak tiap-tiap dengan langit yang ketujuh, semengan dia panggil pun kamlai kamu dengan yang duduk di dalam dia panggil talisa. Maka setiap lapis itu penuh dengan para malaikat dan tidak ada tempat luar. Banyak mana para malaikat? Banyak sekali. Bilangnya paling banyak sekali. Sehingga Nabi kata oleh manusia dengan jin. Banyak mana? Banyak jin. Manusia berapa sore? Paling banyak 2 orang kembar. Dan adalah hak nadim hak sikit ada tulis mari 4 orang 7 orang. Tapi hak balik sore. Tapi jin, syaitan dah 2-3 kali beranak. Maka jin lebih banyak bilangnya daripada manusia. Tetapi kita ambil jin hipung dengan manusia. Dan kapuh 2 tu. Lepas tu dengan binatang atas darat. Nak tiap-tiap tu, dia panggil banyak mana? Banyak binatang atas darat. Sumu, dia panggil semua lah binatang atas darat tu, banyak binatang atas darat daripada jin campur dengan manusia. Dan terdapat pula manusia semua dan semenjak Nabi ada kata dan jin juga semua, binatang darat semua pegu dan banding dengan binatang laut, banyak binatang laut. Itu dia. Dan jika kita ambil manusia, ambil jin, ambil binatang darat, ambil binatang laut, dah nak berguna malaikat, banyak malaikat lagi Nabi kata. Kalau gitu Tuhan yang kita kepada malaikat, masya-Allah. Nah, hebat tak hebatnya saudara semua. Nah, itu dia. Kalau gitu, orang puasa ni sungguh-sungguh hebat. Orang puasa ni sungguh-sungguh mulia. Orang puasa ni bulan Ramadan yang beri kepada kita. Dan ampun dosa kita, dan beri pahala yang banyak kepada kita, dan tunai hajat-hajat kita sebab kita berdoa, dan muliakan kita, akad taraf kita, siapakah Tuhanan kita kepada para malaikat. Itu yang keempat saudara semua. Itu dia. Dan yang kelima yang akhirnya pada malam ini insya-Allah yang kita akan muzakarah ni, gapo ke yang kelima yang Ramadan beri kepada kita saudara semua. Dan hak ni yang paling istimewa sekali. Padahal semua besar belaka tu. Yang pertama besar hebat, yang kedua besar hebat, yang ketiga hebat besar, yang keempat besar tapi yang kelima lebih besar lagi. Gapo yang kelima? Yang kelima ni bebas daripada api neraka. Selamat daripada api neraka, tak akan jatuh dalam lubang neraka. Ini yang kelima. Jadi Nabi kata walillahi utaqa'u minan nar. Wa dzalika kullu lailah. Nabi kata bagi Allah beberapa hamba yang Tuhan bebas dia daripada api neraka. Nah, bila tu? Setiap malam. Setiap malam datang pada hadis yang lain ketika buka puasa. Bopi buka puasa apa? Tuhan pilih dah. Siapa atik hak Tuhan bebas daripada api neraka. Lagu mana bebas daripada api neraka? Tuhan hapus nama dia daripada surat catatan ahli neraka dan dibubuh nama dia dari surat catatan ahli syurga. Jadi dia tak akan masuk neraka sama sekali. Itu dia. Lepas Ramadan, walau dia hidup lagi, duk makan minum, duk berjalan, duk waktu seperti orang lain, tapi dia jadi ahli syurga dah. Sebab apa? Tuhan bebas dia daripada api neraka dah. Cuma kita tak ada siapa tahu ya kata kita masuk dalam golongan itu ke dak. Itu dia. Kerana bukan semua manusia yang Tuhan bebaskan, tapi banyak daripada hamba dia dan yang Tuhan bebas. Kata setengahnya, setiap hari itu Tuhan bebas 100,000 orang. Ini data pada setengah hadis. 100,000 orang. Dan dalam hadis yang lain kata 900,000 orang setiap malam. Itu dia. Kalau gitu kita ambil 100,000 ni. Itu dia. 100,000. Jadi kalau 100,000 Nabi kata Tuhan bebas setiap malam.
Dan sama dia panggil. Dan malam akhir sekali Tuhan bebas pula hamba dia sama banyak dengan bilangnya hak Tuhan bebas lepas mari dah. Ai 28 hari ataupun 29 hari lepas mari dah, banyak mana bilangnya hak Tuhan bebas, malam akhir Tuhan bebas sama banyak dengan jumlah hak Tuhan bebas lepas mari dah. Misal kata setiap malam ni 100,000 Tuhan bebas. Malam 100,000, malam yang kedua 100,000. 10 malam dia panggil apa ni? 1 juta. 20 malam dia panggil apa? 2 juta. Nah, 9 malam pula 2 juta 9. Malam dia yang 3 bulan Tuhan bebas pula 2 juta 9. Jadi berapa? 5 juta 800,000 ke. Jadi setiap tahun ni Tuhan bebas hamba dia dan tu dia tak akan masuk neraka dah. Dan cabut cang ini dak dah. Dan dia ni masuk syurga. Dia ni ahli syurga. Nah, tu dia Tuhan bebas daripada api neraka tu. Setiap tahun jika kita ikut pendapat ni yang kata setiap malam 100,000 orang tu, kalau gitu setiap tahun ni ada orang Islam hak Tuhan bebas tu banyak mana? Nah, 5,800,000 dia. Itu dia. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, 100,000 setiap malam. Dia 100,000 nak setiap malam, 10 malam 1 juta. 20 malam 12 juta. Itu dia. Lepas tu 9 malam pula kita bukir mudah-mudahlah kata 6 juta pula. Kita bukir kata berapa dah? Tanding 12, 18 juta. Malam 30 sama banyak dengan pahadah. Iaitu banyak mana? 18 juta ni. Jadi 35 juta lebih kurang. 35 juta lebih. Nah, les tahun. Jikalau tu pendapat yang kata setiap malam 100,000. Itu dia. Tapi kalau pendapat yang pertama sekadar 5 juta 800,000 orang saja pada setiap tahun yang Tuhan bebas daripada api neraka. Kalau gitu bukan semua orang Islam. Tetapi buka untuk saya, buka untuk saudara, buka untuk saudari. Maka di kita ialah kita nak atau tidak. Itu dia. Saya nak misal lagu ni supaya nak nampak jelas saudara semua. Misal kata saya ni duduk di kampung saya ni, di Telubang kampung atas. Nah, di Telubang kampung atas ni, saya duduk sini di rumah saya ni. Dan mari pihak Cangwat. Nah, ada panggil makuk bola. Kuk bola hak orang panggil hak Cangwat, orang panggil tani. Mari nak kat lihat tuatan yang akan jadi nak bola hak Cangwat Patani. Dan masa depan tu jikalau orang panggil fitau dia comel siapakah wak dia tu orang panggil lekat tim cap boleh jadi. Maka saya ni dan orang lain lagi dari kampung tepat ni daripada orang pemuda ni ada faifan, ada orang cinta-cinta nak jadi orang yang tikneng. Nah, jadi apa ni nak orang nak bola hak Cangwat Patani dan orang panggil kuang wang hak leg-leg ni nak tim cat misalnya. Pas tiba-tiba hari tu yang mari kat dia di kampung tempat saya duduk. Nah, dan saya nak jadi orang tu, nak tu kat dia with tip. Dia panggil neng. Naik daripada apa? Naik nak football hak Cangwat Patani. Semut kata gitu. Jadi, jikalau saya nak dekat, nak kauta kan makan, nak kauta ko, saya nak buat mana? Saya harus sungguh nak. Nah, saya kena waktu habis. Lila, nah, kalau panggil po kebuleh bijak sana pandai saya hal yang bola harga punya kena tunjuk hari itu. Tunjuk wiko tu nampak kelih kata kita ni, ya. Kita ni dia panggil po denpo. Kita ni dia panggil ada kebolehan kita pandai yang mengahlikan kita waktu kita dapat dipilih. Nah, itu dia. Bukan main lepas-lepas gitu dah tu tak nak turun main jadi awal sebab apa tak boleh dulu dah. Demo tak pilih siap dah, mai kau tak makan dah tu. Mai kau tak kod dah lagu tu. Sebab apa? Orang yang mari pilih ni dia pilih hak molek sekali. Hak baik sekali, hak bijak sungguh, hak panas sungguh. Nah, barulah dia pangkau dia. Pas nak
pandai sungguh nak masuk mata dia, tuak dia pilih tu, kita nak tunjuk hak kita boleh. Pandai cara mana? Nah, lepang sedang ok himut. Lepang ok laiไปเลยmudah-mudahan itu sungguh-sungguh ludah. Supaya apa? Nak kau tak makan. Nah, itu dia. Dan masuk mata dia ke kita dipilih lah. Dia akan kita sore dalam ramai-ramai tu. Itu dia. Dan pertama lepas lah kita kata. Itu dia. Jadi belum je nak mari kita kena song. Lepas yang mari pak kita kena cohai sud filmu. Tu cara dia. Itu dia. Ni pun support. Nah, tak kalau orang Islam ni ramai di hari ni dekat-dekat dia panggil 2,000 ล้านคน orang Islam ไม่ถึงนะ dia panggil 2,000 ล้านไม่ถึง tapi เกือบ 1,700 1,800 ล้าน orang Islam semua. Tapi nak setiap malam dia panggil pun 100,000. Maka kita nak tunjuk ke Tuhan kata kita nak. Nah, boleh ada setengah kata tak ada aku tidak ada. Maka dia panggil picok tak ada harap langsung aku ni. Dan kata lagu tu. Ni kata lagu tu. Nah, kalau kata lagu tu, kalau berasa lagu tu lemah semangat tak buat, kita tak masuk dulu dah. Kita mau semangat dulu. Nah, itu dia. InsyaAllah. Yang pentingnya jadi hana ayatnya. Hana ayatnya kita tu ada kurang cai. Kita ada orang panggil potang cai, orang panggil wi nak ne kata kita no. Dan berdoa dengan Tuhan tak payah gening dah. Doa kata ya Allah, jadilah aku ni ya Allah, jadilah aku ni. Nah, itu dia. Daripada golongan hamba Engkau yang akan bebas dalam bulan Ramadan. Ya Allah, jadilah akan aku ni. Nah, itu dia. Masuklah aku ni dalam golongan orang yang akan bebas daripada api neraka dalam bulan Ramadan. Berdoa gitu. Doa tu. Lalu ni doa dah. Supaya apa? Supaya apabila masuk bulan Ramadan, insya-Allah kita akan dipilih oleh Tuhan, maka Tuhan bebas kita daripada api neraka. Ada dia. Ni tak banyak di hari ni. Nah, bila masuk Ramadan, pisah puasa secomel-comel puasa. Nah, ada dia. Uli kena dengan Tuhan nak puasa lagu mana? Ada dia. Maka insya-Allah dah malam ni malam pertama, insya-Allah malam esok seterusnya dah saya akan laisut ginilah dia panggil mula daripada buku 8:40 lebih kurang dah kita mari kecek untuk buat persediaan untuk nak dia panggil masuk Ramadan. Dah malam ni jadi laisut yang petangkan kita kata malam yang pertama dah kita tahu lebih kurang dulu kata apakah Ramadan kepada kita. Dan kita akan dapat gapo daripada Ramadan. Malam esok insya-Allah sambung dan kita nak dia panggil puasa lagu mana. Gapo benar kita perlu buat, benar gapo benar kita kena tinggal dan jaga puasa lagu mana supaya puasa kita yang Tuhan suka, Tuhan redha, diterima oleh Tuhan yang mengahlikan kita, yang waktu kita tu dapat bebas daripada api neraka. Kita akan kecek pada setiap malam insya-Allah dan mulai daripada malam ni malam esok insya-Allah dan jika luar insya-Allah itu dia panggil lagu tu harus tok tu. Ada dia. Kalau gitu saudara semua, ada dia kita usaha, ada dia pisah jadi orang Islam, orang mukmin dan orang mukminah sebaik-baik mukmin dan sebaik-baik mukminah dalam bulan puasa. Ada dia. Supaya apa ni? Supaya saya saudara-saudari beruntung dunia dan akhirat kelak. Ada dia. Maka insya-Allah dengan Tuhan menjadikan kita orang Islam, kita hidup di dunia ini, maka insya-Allah Tuhan masuk kita semua dalam syurga dia, kita bertemu di sana insya-Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Cuma hari ini itu dia saya bagi tahu 5 perkara besar-besar, walaupun banyak lagi lah jika kira pencabeh lelah tu, tapi kita ambil pokok-pokok hak besar-besar yang Ramadan akan beri kepada kita ni 5 perkara saudara semua. Yang pertama bersih kita daripada dosa yang kita lakukan yang halal yang besar insya-Allah. Itu dia. Yang kedua dia panggil kita ni Tuhan buka pintu kodang dia panggil pahala yang sangat banyak yang hebat untuk kita. Itu dia. Maka kita dia panggil pisah ambil sebanyak-banyak boleh supaya dibekali bagi kita yang buat kita sampai kepada pintu syurga Allah. Itu dia. Yang ketiga doa diterima. Maka Allah ni fikir kita hajat kita berapa.
Nah, itu dia. Gapo kita nak? Dunia dan akhirat. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Minta. Nah, catat, tulis, tanda. Nah, tiang pram untuk nak doa dalam bulan puasa dan doa ulai. Jangan ada puas. Jangan cemuk. Doa semua. Nah, itu dia. Doa semua. Sama ada kita boleh puasa atau tak boleh puasa. Seperti kita orang perempuan, jika mari pun. Kita boleh buat ibadat yang lain lagi. Jangan berpikir mari pak tak puasa tinggal belakang. Jangan lagu tu. Hak boleh buat banyak lagi. Dan kita boleh berzikir, kita boleh selawat ke Nabi, kita boleh doa, kita boleh buat, kita buat hak boleh buat lagi. Tu dia. Kalau gitu, dah doa diterima. Nah, kalau gitu kita sediakan. Tu dia. Dan jangan lupa doa itu akak bala daripada kita semua doa. Dia panggil pun bala COVID ni. Tu dia. Yang keempat pula, nah, Ramadan itu kepada kita, Tuhan akak kita. Tuhan muliakan kita dan Tuhan meninggikan dia panggil pun peringkat kita. Siapakah Tuhan henang kita kepada para malaikat jikalau sungguh kita puasa kena dengan Tuhan kehendak. Kena dengan dia panggil apa hak Tuhan nak. Itu dia. Dan yang kelima yang paling istimewanya ya saudara semua ialah Tuhan bebas kita daripada api neraka. Saudara semua di hari ini saudara minta banyak. Minta banyak. Itu dia. Dan saya sudah malam ni dengan satu cerita lah. Itu cerita yang sangat-sangat agung dan comel. Dan insya-Allah saya amal bersama dan saya pun nak minta saudara semua tu amal bersama. Dan sekali kita bakal amal dan jikalau kita amal tak ada siapa yang dapat faedah, dapat benda kebaikan, melainkan kita sendiri yang dapat. Itu dia. Amal apa saudara semua? Ialah kita kena membanyakkan kata Allahumma ajirna minan nar. Banyak kata. Ni Nabi ajar kita. Hak cerak-ceraknya, itu dia, lepas semaya subuh dan lepas semaya maghrib. Setiap semaya subuh kita kata Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Dan lepas semaya maghrib 7 kali kita kata Allahumma ajirna minan nar. Mana apa? Ya Allah, bebaskanlah aku daripada api neraka. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada api neraka. Itu makna dia. Itu dia. Kalau gitu, lepas ngorek kita berdoa, kita minta, ya Allah selamatkan kami daripada api neraka. Itu dia. Jauhkan kami daripada api neraka. Itu dia. Maka kita buat setiap waktu, saudara semua. Jadi kisah berlaku apa kisah berlaku? Saudara semua. Kisah yang berlakunya, jadi ada seorang ulama alim di masa dia. Masa dia panggil ratus-ratus tahun lepas Maridah lah. 700 tahun lepas Maridah. Jadi dia ni mati. Lepas daripada mati, ada seorang anak murid dia mimpi jumpa dengan dia. Dia panggil mimpi jumpa. Dalam mimpi dia tu dia lihat yang jumpa tu guru dia. Maka dia tanya, wahai tuan guruku, bagaimanakah kamu dapat balasan daripada Allah? Tuhan beri apa kepada kamu? Tuhan balas ke mana? Itu dia. Maka tuk guru dia jawab dalam mimpi. Jawab kata, Alhamdulillah, Tuhan ampun semua dosa aku dan Tuhan menjadikan aku ahli syurga. Tuhan bubuh namaku dalam surat catatan ahli syurga dan Tuhan ampun namaku daripada surat catatan ahli neraka. Itu dia. Maka anak murid dia yang doa tu dia katakan Alhamdulillah. Terima kasih. Benar baik benar yang dia dengar ni. Tu dia buta, tu dia orang tua masuk syurga. Itu dia. Maka lepas tu kata pula, ya tawah anak muridku, bukan ketika ni. Itu dia. Jadi aku baru tahu juga. Jadi lepas pada aku mati ni, itu dia. Aku dengar suara mari. Tak tahu mari mana. Katakan itu dia. Dia kata, wahai hamba aku hapus nama kamu ni daripada surat catatan ahli neraka dan aku bubuh namamu dalam surat catatan ahli syurga ni belum mati 20 tahun dah. Mudah hidup lagi 20 tahun dah tu, aku hapus dah namamu dalam surat ahli neraka dan aku pergi bubuh namamu dalam surat ahli syurga siap ni. Belum mati 20 tahun lagi. 20 tahun nak mati itu aku nama mudah dari surat daripada neraka dan bubuh namamu dari syurga siap. Itu dia.
Maka saya pun sukalah dengan suara layak yang suara Maria ayat lagu tu ke saya. Maka saya tanya, sebab apa? Sebab apa dihapus namaku dalam surat catat ahli neraka, lepas tu diubah dalam surat catat ahli syurga? Maka jawab kata apa? Sebab kamu banyak kata Allahumma ajirna minan nar dalam hidup kamu. Kamu banyak kata alhamdulillah. Saudara semua, itu dia. Maka saya seru diri saya dan saudara semua, marilah kita jadi seperti Tok Guru ni. Marilah kita jadi seperti orang alim ni. Dan hak dia buat ni hak Nabi suruh dah ni. Itu dia, cuma kita tambah lagi. Hak Nabi cerak suruh tu, padahal boleh jadi Nabi nak suruh setiap waktu boleh jadi, tapi boleh jadi Nabi berasa berat kerana maka Nabi suruh dia panggil awal pagi lepas maghrib, lepas subuh dan awal maghrib lepas maghrib kata. Itu dia. Nabi kata siapa kata 7 kali ketika sembahyang subuh, dan jika hari itu dia mati belum matahari jatuh, dia tak akan masuk neraka. Dan siapa kata waktu maghrib, dan jika malam itu dia mati belum cerah, belum masuk waktu subuh, dia tak masuk neraka. Itu dia. Maka kita kata setiap waktu. Itu dia. Bahkan saudara semua, Allahumma ajirna ni doa. Jika kita kata Allah ni, alhamdulillah, doa kita diterima. Bagaimana lepas puasa? Lepas puasa jika kita banyak kata, bagaimana? Kau diterima lagi doa kita. Kalau gitu, insya-Allah juga kita akan masuk dalam golongan orang yang Tuhan bebas daripada api neraka. Lagu mana kita kena buat saudara semua? Saudara semua dan saudari, jadi kita katalah setiap kali kita semaya fardu sudah ni, semaya zuhur ke, semaya asar ke, semaya maghrib, semaya isyak, semaya subuh, kita katalah Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Lepas subuh 7 kali kita kata Allahumma ajirna minan nar. Dan lepas zuhur kita kata 7 kali, lepas asar kita kata 7 kali, lepas maghrib kita kata 7 kali, dan lepas panggil isyak kita kata 7 kali. Maka 7 5 35 dah. 35 kali dah kita kata. Dan saya nak minta tambah pula saudara semua. Dan kita katalah, ada dia, belum kita nak wisalah, kita katalah 3 kali kita kata. Kita baca at-tahiyat sudah, innaka hamidum majid, belum kita nak wisalah tu kita kata dulu Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Makna dia, ya Allah, bebaskanlah kami daripada api neraka, selamatkanlah kami daripada api neraka, jauhkanlah kami daripada api neraka. Kemudian kita kata assalamualaikum warahmatullahi. Setiap kita semaya, ada dia. Maka jika kita kata 3 kali, semaya ada apa waktu? Kalau kita bila fardu saja ada 5, maka 15 kali pula. Dihipung dengan 35 saat ni, 50 dah. 50 dah kata-kata Allahumma ajirna minan nar. Itu dia. Lepas tu minta pula lagi jika kita boleh buat. Setiap kali kita kita sujud kita kata sekali apa dah. Jadi kita kata apa? Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Belum kita nak takbir akhir itu kita kata dulu Allahumma ajirna minan nar. Allahu akbar, rabbighfirli warhamni. Lepas tu Allah sujud pula. Kita kata pula subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Lepas tu kita kata pula Allahumma ajirna minan nar. Kali jadinya setiap kali kita sujud kita kata. Bahkan Nabi kata bermula doa hak Tuhan paling suka sekali dan cepat diterima doa seorang hamba ketika dia sujud. Allahu akbar. Pas kita doa ketika sujud. Itu dia. Maka insya-Allah Tuhan terima doa kita. Dan Nabi kata pula bermula doa dia panggil penghujung semaya Tuhan tak tolak. Kita doa pula 3 kali. Dia belum wisalah Allahumma ajirna minan nar. Dan lepas semaya kita kata 7 kali. Dan jika kita semaya sunat, kita kata dalam setiap kali kita sujud, kita kata. Dan panggil belum wisalah, kita kata. Kalau gitu saudara semua, jika kita buat lagu ni, dalam sehari semalam tu, kita kata dengan mudah-mudah, tak berasa berat. Apa sebab kita bukan buat sekaligus. Kita buat, kita senggih, buat pula gitu. Dan kita akan kata paling kurang dalam sehari semalam tu, 100 kali paling kurang kita kata Allahumma ajirna minan nar. Itu dia. Maka
Allahumma ajirna minan nar ni doa. Patu kita doa ulang 100 kali tu. Dakkah Tuhan tak terima langsung hak manusia? Ada hak Tuhan terima tu. Nah, tu dia. Tak terima hari ni, terima esok. Tak terima esok, terima lusa. Patu Tuhan tukar sangat kepada hamba dia. Duk ulang doa minta kata dia nak sungguh. Nah, ada dia. Maka jika kita buat lagu ni, insya-Allah kita akan jadi seperti tu guru ni. Jadi belum kita mati lala ni pun Tuhan hapus dah nama kita daripada surat catatan ahli neraka, dan Tuhan hapus dah nama kita dari surat catatan ahli syurga. Maka itulah yang kita nak-naknya insya-Allah saudara semua. Kalau gitu ningah dia panggil pun 5 perkara besar-besar hak Ramadan beri kepada kita. Dan sebab itulah nak royak kata Ramadan ni mulia. Ramadan ni bulan yang paling agung. Ramadan bulan yang paling baik. Kerana ini benda-benda baik yang kita akan dapat, Ramadan akan beri kepada kita. Sebab itulah Ramadan mulia. Itu dia. Kalau gitu, itulah lebih kurang saudara semua muzakarah kita pada malam ni. Dah panjang dah kita kecek ni pun setengah dah boleh jadi. Dah itu dia. Sebagai malam permulaan yang kita nak sambut Ramadan. Malam esok insya-Allah kita sambung. Dah juga panggil Pak Isya pukul 8. Dia panggil 40 minit lebih kurang. Dah malam esok ni kita akan kecek dah Ramadan lah. Nak puasa lagu mana, dan nak kita dapat 5 perkara ni, dan nak jaga lagu mana, gapo benda yang kita perlu buat, gapo yang perlu tinggal, insya-Allah kita muzakarah bersama insya-Allah. Dan maka terima kasih kepada saudara-saudari yang bersama kita pada malam ni, dan hak berpakat share apa semua supaya orang panggil pun kita mari bercampur ramai-ramai dapat faedah bersama insya-Allah. Nah, itu dia. Maka terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah jumpa pula malam esok insyaAllah. Dan maka malam ni sekadar saja sama semula insyaAllah. Dan ada dia wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.